Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Tapi sebelum tu aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi klik video ni dan sudi tengok daripada awal sampai habis. So pastikan korang tengok sampai habis. Tapi sebelum tu korang like, share and subscribe dulu, okay? Jangan lupa like and subscribe. So hari ni aku nak share dengan korang tentang satu kisah pembunuhan yang bagi aku sangat-sangat tragis, sangat-sangat kejam yang berlaku di Indonesia pada 14 Mei 2017. Dan perbuatan pembunuh-pembunuh ini telah menimbulkan kemarahan kepada rakyat di Indonesia pada ketika itu. Jadi pembunuhan yang sangat kejam ini berlaku kepada seorang gadis muda yang berusia 19 tahun bernama Eno Farehah yang bekerja di Jakarta di sebuah kilang plastik. Pembunuhan ini telah dilakukan oleh 3 orang yang masih muda lagi yang bernama Rahmat Arifin, Imam Harpiadi yang masing-masing bekerja dalam satu tempat kerja yang sama dengan Eno Farehah, dan juga suspek yang paling muda berusia 15 tahun yang bernama Alim. Jadi korang nak tahu tak kisahnya macam mana? So, let's go. Aku cakap tadi, Eno Farehah ni merupakan seorang gadis berusia 19 tahun yang bekerja di sebuah kilang plastik. Jadi dia ni tinggal dekat tempat dia kerja tu ada satu rumah sewa. Hostel itu betul-betul berada di belakang tempat kerja mangsa. Di dekat tempat tinggal dia, semuanya ada sebanyak 13 buah bilik dan seramai 22 orang yang menghuni bilik-bilik tersebut, termasuklah mangsa. Rumah pekerja lelaki ataupun bilik-bilik pekerja lelaki berada betul-betul berhadapan dengan rumah pekerja wanita. Bilik tu dia ada satu pintu besi ataupun mula-mula masuk tu ada satu pintu besi yang hanya boleh dibuka daripada dalam. Sebulan sebelum kejadian berlaku, salah seorang suspek yang bernama Alim yang berusia 15 tahun tadi minta dekat kawan dia, tolonglah adjustkan seorang perempuan untuk dia. Kau tolong bagi nombor perempuan satu. Aku ni tengah sunyi, aku ni tengah single. Kira-kira macam tu lah. Lepas tu kawannya tu pun bagilah nombor Eno Farehah kepada Alim. Start daripada situ diorang pun mulalah berhubungan. Mereka pun mulalah berkenalan. Tapi pada masa tu mangsa ataupun Eno tidak menggunakan nama sebenarnya. Dia cakap nama dia Indah. Lama kelamaan bila diorang dah borak-borak, dah call dalam telefon, akhirnya Alim pun bagi tahulah dekat Eno ataupun Indah tadi. Dia cakap lah, oh saya ni dah fall in love lah dengan you, saya cintakan you. Dan cinta itu telah dibalas oleh Eno. Sehari sebelum kejadian itu berlaku, Alim ni dia call Eno. Dia cakap dia nak jumpa dengan Eno walau macam mana cara sekalipun. Tapi walau bagaimanapun, Eno pada masa tu tak bersetuju. Dia tak nak keluar daripada kawasan tu. Last Eno pun bagi tahu, okey, kalau awak nak jumpa saya, awak datang je dekat tempat, dekat bilik saya ni, tepat pukul 11.30 malam. Diorang pun berbincang lah yang diorang ni akan bertemu di tempat tinggal Eno pada 12 Mei 2016. Sorry, tadi aku cakap 2017 kan? 2016. Tujuannya nak berjumpa tengah-tengah malam macam tu sebab untuk mengelakkan pengawal keselamatan dapat tangkap diorang lah. Kira diorang nak jumpa secara sembunyi-sembunyi. Kebetulan pada masa tu juga kawan sebilik dengan Eno dia ada shift pada waktu malam dan kawan-kawan dia yang dekat bilik-bilik lain semua dah tidur. Mangsa pun pergilah buka pintu senyap-senyap sebab korang ingat tak aku cakap tadi, pintu hanya boleh dibuka daripada dalam. Diorang pun dah berjanji bila Alim masuk, dia hanya perlu cari bilik Eno sebab pintu bilik dah buka siap-siap. Ketika Alim sampai, dia tengok Eno Farehah pada masa itu hanya berseluar pendek dan bersinglet. So korang bayangkan lah kan, benda tu akan menaikkan nafsu dia. Diorang pun berbual-bual lah hampir 30 minit sebelum Alim minta untuk gini lah. Alim dia mengajak Eno untuk melakukan hubungan intim, tapi ditolak oleh Eno dengan alasan dia takut dia akan mengandung. Dia pun apa lagi bila dah ditolak, dia pun rasa macam tak puas hati lah. Dia keluar ambil angin dekat luar sambil hisap rokok. Tengah dia merokok, tiba-tiba suspek kedua pula datang, iaitu yang bernama Rahmat Arifin yang aku cakap satu tempat kerja dengan Eno tadi. Rahmat bertanyalah kepada Alim kenapa dia ada dekat situ. Alim ni pun bagi tahulah sekian. Tu saya ada jumpa tu budak perempuan nama Indah.
Tapi pada masa tu memanglah Rahmat tak kenal siapa yang nama Indah. Dan Alim ni pun terangkanlah ciri-ciri fizikal, lepas tu nombor bilik Indah sekali. Lepas tu Rahmat ni pun tahulah yang siapa yang dimaksudkan oleh Alim tadi. Oh, itu Eno namanya, bukan Indah. Satu tempat kerja gue. Dalam keadaan marah dia pun ceritalah segala-galanya, bla bla, apa yang berlaku di antara dia dan Eno. Dia tolak sekian-sekian. Tiba-tiba datang pula suspek ketiga yang bernama Imam Harpiadi, yang memang dah dengar perbualan antara diorang berdua ni. Dalam perbualan dua-dua orang tu dia pun mencelah lah. Oh, itu perempuan tu Eno namanya. Oh, memang sombong tu, angkuh. Dia cakap saya hodoh lah, dia cakap saya ni hitam lah. Jadi ketiga-tiga orang tu yang memang saling mengenali Eno, diorang pun diskusi lah kat situ. Discuss sampailah diorang merencanakan sesuatu. Diorang mula merancang untuk merogol mangsa lebih kurang pukul 12.15 tanggal 13 Mei 2016. Diorang pun masuk ke dalam bilik senyap-senyap dan terus tutup mulut dan muka mangsa. Tanggalkan baju mangsa dan merogolnya berkali-kali, bergile-gile. Setelah selesai, Rahmat menyuruh Imam Harpiadi untuk terus menutup mulut mangsa supaya dia tak melawan. Lepas tu dia pun suruhlah Alim untuk pergi ambil pisau, pergi cari pisau. Macam tu dah halang-halang kita dah rogol, lebih baik kita bunuh je. Sebenarnya diorang takut bila Eno masih hidup, dia akan buat laporan polis. Kira macam antara tiga-tiga suspek ni, Rahmat Arifin ni lah mastermind dia sebenarnya. Alim pun keluar daripada bilik tu untuk cari pisau yang diminta oleh Rahmat tadi. Dia cari tapi tak ada jumpa. Tiba-tiba dia nampak ada satu cangkul dekat betul-betul depan bilik Eno. Dia ambil cangkul tu dan pukul muka dan juga leher mangsa sehingga leher dia patah. Keadaan mangsa pada masa tu memang sangat-sangat parah, tapi dia masih hidup. Tubuhnya mengeluarkan darah yang sangat banyak sampai Alim bagi tahu dia keluar sekejap daripada bilik tu untuk ambil angin kat luar sebab dia terlalu geli. Lepas keluar sekejap, Alim pun masuk balik ke dalam bilik dan dia gigit dia gigit puting payudara Eno sampai hampir putus. Dan yang paling ngeri guys, diorang sama-sama buka peha mangsa luas-luas dan memasukkan cangkul ke dalam alat sulit mangsa dengan cara menendangnya kuat-kuat. Kekuatan tendangan cangkul tu sehingga masuk lebih kurang 65 cm ataupun 90% daripada cangkul tu memang dah masuk ke dalam tubuh. Cuma yang nampaknya hanya besi dekat bawah tu je. Ketika mangsa dilakukan sedemikian, dia dalam keadaan masih hidup. Keadaan itu telah menyebabkan paru-paru, jantung mangsa telah rosak, habis tulang rusuk dia dah patah. Dan itulah merupakan punca kematian Eno Farehah. Tak puas hati lagi ni. Nak pastikan betul-betul mati. Suspek yang ketiga, dia pergi keluar, dia ambil garpu, dia toreh muka mangsa. Setelah diorang dah pasti yang mangsa betul-betul tak bernyawa, diorang pun pergilah tinggalkan bilik tu sehinggalah penemuan mayat Eno oleh rakan sekerjanya keesokan hari. Polis pun melakukan penyiasatan secara besar-besaran dan akhirnya ketiga-tiga suspek telah ditangkap pada 15 Mei 2016. Rahmat dan Imam dijatuhi hukuman mati, manakala Alim pula dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dengan alasan bahawa dia masih budak bawah umur lagi. Aku tak faham jugalah dengan sistem macam ni. Walaupun bawah umur, tapi kesalahan dia tu dah lebih daripada... susahlah, patutnya tiga-tiga kot hukuman mati. Sebenarnya apa yang aku boleh dapat daripada kes ni kan, kita sebagai orang perempuan, kita memang kena sentiasa berhati-hati guys. Please be careful. Sentiasa berwaspada, korang pergi kat mana-mana pun, even korang jalan kat depan rumah pun, kalau boleh hati-hatilah. Hati-hati sebab orang jahat ni ada kat mana-mana je. Penting usaha, doa, tawakal. InsyaAllah semuanya akan baik-baik sahaja. So guys, apa pendapat korang tentang kisah kali ini? Memang agak, aku yang menceritakannya pun agak seriau sikit apabila membayangkan cangkul tu masuk ke dalam kemaluan tu. Kalau korang ada info tambahan tentang kisah mangsa, korang boleh komen dekat bawah. Tapi korang jangan lupa untuk like, share and subscribe. Kita jumpa lagi untuk next video. Bye!